Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, insyaallah pada pagi ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Kahfi, bermula dari ayat 15. Atau ambil ayat 14 sikit dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله
من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah,
Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam. Ialah Allah yang Maha Agung, yang telah menurunkan kepada Nabi-Nya Al-Quran dan disampaikan pula kepada kita selaku umat baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk kita baca, untuk kita fahami, untuk kita tadabbur maknanya, dan untuk kita jadikan dia sebagai petunjuk dan pedoman dalam hidup kita, serta kita beramal dengan apa yang diperintahkan Allah di dalamnya. Baik, apa yang kita baca pada pagi ini sambungan atau cerita surah Al-Kahfi. Pada hari semalam berakhir pada kisah di mana mereka ni bangkit daripada tempat mereka berkumpul, keluar. Dan sebelum ni juga Allah Ta'ala nyatakan mereka ni cerita Ashabul Kahfi War-Raqim. Selalu sebelum ni kita sebut Ar-Raqim ni maksud apa? Nama tempat dia kan. Saya tengok ada bila sebut mari ada yang sebut nama anjing, punya tak ada. Semuanya berkisar kepada tempat, kerana Ar-Raqim berasal daripada macam kitabun marqum. Ingat tak kita ayat kitabun marqum? Marqum yang tertulis, Raqim yang tertulis juga. Ada yang kata nama tempat tu juga Ar-Raqim. Nama lembah tu kerana adanya satu papan yang tertulis di situ. Wallahu ta'ala alam. Cuma saya minta supaya kita betulkan balik, tak ada pandangan yang kata Raqib tu nama anjing, tak ada. Yang ada dia adalah nama tempat. Wallahu ta'ala alam. Setakat yang saya baca ni lah. Kemudian kita berhenti juga pada waktu mereka ni di idqamu faqalu rabbuna. Ketika mana mereka bangkit dan mereka kata Rabbuna, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah sesuatu pun selain daripada dia selama-lamanya. Ini yang Allah Ta'ala kata dalam dalam ayat yang ke-14. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami kata macam tu, maka kami telah berkata sesuatu yang idzan syatata. Apa maksud syatata di sini? Jauh dari kebenaran. Baik. Kisah mereka ni setelah daripada mereka keluar daripada tempat, kan kita kata mereka pergi satu pesta sembah berhala. Lalu mula-mula mereka tak kenal, keluar daripada tempat tersebut seorang pergi duduk berteduh di bawah pokok. Terusnya tak cerita lagi, lama-lama 7 orang tu dia kata apa? 7 lah kita sebut. Mereka kata, kenapa mesti ada sebab kamu ni keluar daripada tempat ni kan? Dia pun, orang tu kata, aku rasa tak sedap lah. Takkan kita nak sembah tu, dia bukan Tuhan. Bila sebut gitu, dia pun kata aku pun rasa macam tu juga. Orang ni pun kata aku pun rasa macam tu juga. Akhirnya mereka dapat satu kata sepakat, mereka nak sembah Tuhan semesta alam. Lalu mereka pun buatlah satu tempat berkumpul untuk mereka, dan mereka berpakat untuk menyembah Tuhan semesta alam. Kita tak tahulah daripada mereka ni Nabi, ajaran Nabi mana, wallahu ta'ala alam. Cuma mereka berpakat untuk itu. Lepas daripada tu orang kampung tahu, kaum dia tahu, dan akhirnya diadukan kepada raja. Mereka ni dibawa kepada raja. Raja panggil, kenapa dia tak sembah apa yang disembah oleh raja? Di saat ini Allah Ta'ala teguhkan lagi hati mereka, bahawa mereka kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami Tuhan sekalian alam, Tuhan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, yang kami tidak akan sembah selain daripada dia. Akhirnya mereka ditangkap dan dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan kembali kepada agamanya raja. Baik.
Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun sebut lagi ayat 15, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Tu dia kata kepada raja, haula, mereka itu kaum kita ni, ittakhadhu min dunihi aliha, telah mengambil selain daripada Tuhan sebenar banyak Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin, ni yang sepatutnya mereka mendatangkan keterangan ataupun bukti yang nyata menyatakan mereka tu Tuhan. Jadi dia kata kepada raja masa mengadu tu, dia kata kaum kita ni mengambil sembahan-sembahan selain daripada Allah yang bukan Tuhan. Mana bukti mereka tu Tuhan? Jadi faman allamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tidak ada orang yang lebih zalim berbanding orang yang berdusta atas nama Allah, iaitu menjadikan bagi Allah itu sekutu. Baik, lepas daripada tu maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ataupun memberikan kepada mereka satu jalan keluar supaya lari. Setelah daripada ditangkap mereka ni, nak dipaksa, dihukum untuk keluar daripada agama, maka Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka untuk melarikan diri. Wa idhi'tazaltumuhum, dan ketika dan oleh kerana kamu telah mengasingkan diri dari mereka dan apa yang kamu sembah, apa yang mereka sembah selain Allah, fa'u ilal kahfi, maka pergilah kamu berlindung di gua itu. Dikatakan kepada mereka, larilah kamu ke gua. Yanshur lakum rabbukum min rahmatih, supaya Tuhan kamu melimpahkan dari rahmatnya kepada kamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan kemudahan-kemudahan untuk menjayakan urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Maka katakan kepada mereka, larilah ke gua, duduk dalam gua, di situ Allah akan bagi rahmat dan saya akan datang bantuan dari Allah kepada kamu. Mereka pun lari ke gua, meninggalkan sembahan mereka, lari ke gua. Bila duduk dalam gua tu, gua ni disebut dalam tafsir, bila mereka lari memang orang cari, bukan dia tidak dicari ya. Tetapi Allah Ta'ala telah menutup daripada mereka ni jalan dan juga pengetahuan, sehingga orang tak jumpa gua ni. Seperti mana Allah telah menutup dari orang Quraisy gua Thur, tempat persembunyian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia pergi cari, habis orang cari, tapi tak jumpa. Ada je dah bawah tu, tak nampak. Begitulah keadaannya mereka ni, dicari masa tu tak jumpa. Bila tak jumpa, tinggallah mereka dalam gua tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tarasyamsa idza tala'at, dan kamu melihat, engkau akan melihat matahari ketika terbit, cenderung ke kanan dari gua mereka. Terbit, waktu matahari terbit, cahaya tu condong ke kanan. Wa idza gharabat taqriduhum dhata shimal. Dan apabila dia terbenam, meninggalkan mereka ke arah kiri.
Okay. Cuba kita buat teka-teki. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia duduk dalam gua. Waktu pagi cahaya masuk condong belah kanan. Waktu petang matahari itu cahaya masuk condong atau meninggalkan mereka, cahaya duduk di belah kiri. Arah manakah pintu gua tu menghadap? Sudah. Jawapan dia memang depan lah, memang ada depan. Pintu semua menghadap depan. Jawab dia, pintu tu menghadap belah utara. Belah utara. Maknanya kalau dia duduk belah timur atau belah barat, mesti waktu terbit nampak, waktu terbenam tak nampak. Kalau duduk belah timur, duduk menghadap ini matahari. Waktu naik macam rumah kita lah, menghadap matahari. Bila petang, matahari dah tak masuk rumah. Kalau duduk belah barat, waktu terbit matahari tak masuk, waktu terbenam masuk. Betul tak? Jadi tak tinggal, melainkan kalau hak matahari pagi pun masuk, petang pun masuk, sama ada dia duduk sebelah utara ataupun duduk belah selatan. Okay. Tapi bila matahari tu dia naik, cahaya tu pergi ke belah kanan. Dan bila terbenam, cahaya tu pergi belah kiri, maka disebut bahawa sudut dia adalah di belah utara. Faham? Ya, betul. Ke saya salah. Disebut dalam tafsir memang pintu dia menghadap belah utara, kerana cahaya tu boleh masuk pada pagi dan juga petang. Persoalan yang kedua, kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu? Supaya mereka ni menerima cahaya daripada pagi sampai petang secukupnya. Kerana antara hikmah Allah nak jaga mereka ialah Allah menjadikan bagi mereka cahaya yang cukup. Tapi satu lagi hikmah Allah Ta'ala sebut, wahum fi fajwatim minhu, sedangkan mereka berada di dalam gua. Berarti cahaya itu tidak sampai kepada mereka. Cahaya je masuk, tapi tak kena kulit mereka. Yang menyebabkan kulit mereka ni tidak terkena sunburn, bahasa kita pun. Tak kena cahaya matahari secara direct, lalu kulit mereka terjaga. Ini antara hikmah yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau kita ni duk kena cahaya matahari je semua, lama-lama rosak kulit kita. Ni tak usah kata kulit, kalau tengok signboard duk tengah-tengah panas tu, lama-lama hancur signboard tu. Tapi kalau tak kena cahaya direct, hikmah Allah Ta'ala. Zaman kita je kan, jangan dedahkan kepada cahaya matahari. Allah Ta'ala dah jaga Ashabul Kahfi. Sebab Allah Ta'ala sebut, وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. Kamu tengok matahari, waktu matahari naik, dia masuk ke dalam gua, condong belah kanan. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Bila dia terbenam, matahari itu meninggalkan kamu dari belah kiri. Dari kanan, lama-lama pergi ke kiri, terbenam. Matahari itu sepanjang hari ada. Wahum fi fajwatim min, sedangkan mereka berada di dalam perut gua. Jadi masuk cahaya dalam keadaan mereka tak kena cahaya. Okay? Ini antara hikmah yang Allah Ta'ala sebut. Lalu Allah Ta'ala kata, Zalika min ayatillah. Yang demikian itu termasuk daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Okay. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah. Soalan lagi, itu arah dia. Di mana kedudukan gua itu sekarang?
Jawapan dia, kalau Allah Ta'ala nak kita tahu, nescaya Allah dah bagi tahu. Dan kalau Nabi SAW juga bertujuan untuk bagi tahu, nescaya Nabi bagi tahu. Tapi dalam agama kita ni, tempat tidak menjadi keutamaan, melainkan Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Adapun tempat-tempat lain tak menjadi keutamaan. Terutamanya cerita dalam bab-bab berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Kenapa? Kerana tempat-tempat ini yang kita nak tahu adalah ceritanya, faedah daripadanya. Dan kalau tahu tempat, dibimbangi mewujudkan pula ritual-ritual yang bertentangan dengan agama. Sebab gua ni memang waktu dia masuk gua, tapi setelah dia mati juga di dalam gua dan dijadikan kubur, tempat mereka disemadikan. Kalau orang jumpa gua ni, orang akan puja, maka jadilah mereka sebagai penyembah kubur. Dan itu tidak dibenarkan dalam agama. Jadi tidak ada, disebut dalam tafsir, idla faidata lana fihi wala qasda syar'i, di mana tidak ada faedah bagi kita tahu di mana kedudukan gua tu, dan bukan menjadi maksud dalam syariat untuk pergi cari gua tu di mana. Kerana yang penting bagi kita ialah cerita mereka dan bagaimana jalannya menuju syurga. Iaitulah dengan menyelamatkan diri dengan agama dan membersihkan diri dari segala anasir-anasir syirik. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, "Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang Allah bagi hidayah kepada mereka, maka merekalah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang menyesatkan mereka, Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun boleh melindungi dan memberi petunjuk kepada mereka. Ayat ini juga ada kaitan dengan mereka, bagaimana mereka menjadi orang yang terpilih dari satu kaum yang mana mereka dapat petunjuk, padahal majoriti orang kaum tersebut kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa dah nama orang saya cerita dulu duduk Amerika, masuk Islam waktu dia duduk di hospital, yang diceritakan oleh seorang pendakwah, nama dia Nu'man Ali Khan. Apa dah nama dia? Yang cacat tu, nama apa dah? Saya lupa nama dia. Ingat dah cerita lama dah cerita ni. Aduh, tak ingat dah. Nanti kita cerita esok kalau ada. Kalau ada cerita, kita cerita. Kena recall balik cerita tu. Nama lupa nama dia. Dia ni duduk seorang-seorang di hospital. Orang sakit, cacat, tak boleh, lumpuh duduk di hospital. Kemudian kebetulan ada seorang tukang cuci. Dia ni Kristian. Duduk dalam, sebelum dia duduk seorang-seorang, dia duduk dua orang dalam bilik. Duduk dua orang dalam bilik, kawan dia ni Kristian. Dia pun Kristian. Lepas tu kawan dia ni ada salib, duduk gitu, dia minta mati. Akhir sekali kawan dia ni bagi kat dia ni salib ni. Dia tu pula masa tu duduklah seorang, duduk tengok kalau salib ni boleh tolong dia. Dalam masa yang sama datang seorang dia berfikir tentang agama, dan akhirnya dia dengar YouTube. Dia cari YouTube, tengok
sampai kepadanya kuliah-kuliah salah seorang daripadanya Nu'man Ali Khan. Dia pun dengar sampai dia rasa minat dengan Islam. Dan kebetulan masa tu ada seorang cleaner, orang Egypt hijrah, migrate daripada Egypt pergi ke US, kerja cleaner kat hospital, satu-satunya orang Islam kat hospital. Lepas tu bila dia pun lama-lama rasanya dia masuk Islam dulu ataupun macam mana, akhir sekali orang Egypt tu bila lalu dia dia ni macam dengar orang ngaji Quran, tanya, oh dia masuk Islam. Dia masuk Islam tanpa ada seorang pun pergi approach dia. Sehingga orang dia pun kata, Egypt tu kata Nu'man Ali Khan akan mari ke bandar dia, jarak jauh. Akhirnya dia pun pergi juga, bawa dengan van walaupun sakit pergi. Alkisahnya dia dapat hidayah hanya dengan tengok YouTube. Sedang dia bersendirian dalam hospital, lumpuh, tak ada orang pun pergi approach dia. Ni jawab pada may yahdillahu fahuwal muhtadi. Kalau Allah nak bagi hidayah, dia boleh bagi hidayah. Jadi kita ni minta dengan Allah. Hikmat tu macam mana datang kepada kita, Allah Ta'ala lebih tahu. Berbalik kepada cerita Ashabul Kahfi ni, macam mana mereka boleh hidayah padahal mereka pemuda 7 orang dalam satu kaum yang semuanya kufur kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata may yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi petunjuk, tak ada orang maka dia akan mendapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang Allah bagi sesat, tidak ada yang boleh melindungi dan memberikan kepadanya petunjuk jalan. Ya, Robert Di Vela nama dia. Robert Di Vela. Nanti kalau ada masa dengar cerita dia dekat YouTube. Ajaib cerita dia. Cerita yang ajaib. Kalau tak itu esok kita cerita. Saya nak dengar sekali lagi cerita dia. Nak merajak. Nanti salah cerita tak sedap pula. Baik. Jadi ayat Quran ni, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Sambungan ayat Quran. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Allah Ta'ala kata, kamu sangka mereka ni sedar, sedang sebenarnya mereka tidur. Jadi mereka tu tidur, nampak macam sedar. Kamu sangka dia tak tidur, padahal dia tidur. Jadi keadaan mereka duduk dalam gua tu seperti mana waqad dzukira 'anil dhi'b annahu yanamu fayutabbaqu 'aynan wa yaftahu 'aynan thumma yaftahu hadhihi wa yutabbaqu hadhihi wa huwa raqid. Baik. وذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم لن تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلا فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها. Sebahagian ahli ilmu menyatakan bila Allah jadikan mereka tidur, itulah Allah tutup telinga mereka. Kan Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum daripada ni kita baca ayat yang ke 11. Fadarabna ala adhanihim. Apa terjemahan dia? Maka kami tutup telinganya. Okey. Di gua untuk tahun-tahun yang banyak. Allah Ta'ala kata tutup apa? Telinga. Maka sebahagian daripada ahli tafsir menyebut bila Allah Ta'ala sebut macam tu, kemudian Allah Ta'ala sebut pula ayat yang kita baca ni, ayat yang ke-18, ini menunjukkan mereka tidur, telinga mereka tertutup, tak dengar bunyi, tapi mata mereka terbuka.
tidur dalam keadaan mata terbuka. Telinga tak dengar apa. Memang tidur suruh, telinga tak dengar. Tapi mata terbuka. Mata terbuka. Supaya mata mereka terjaga. Kerana sifat menutup mata yang terlalu lama juga boleh merosakkan mata. Jadi mata ni terbuka tu lebih lama. Jadi buka, dia kelip ke tidak, Allah Ta'ala alam. Tapi Allah jaga mata mereka. Wahum ruqud. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Dan kami balik-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Disebut dalam tafsir lagi supaya mereka tidak dimakan tanah. Apa panggil bahasa mudah? Apa tu? Kalau orang tidur tu dia panggil apa? Kalau orang sakit, dia lama sangat tubuh dia jadi kudih. Apa panggil apa? Bed sore. Bed sore. Bed sore. S-O-R-E. Bed sore. Okey. Kalimah barulah saya. Bed sore ni maknanya bila dia duduk lama dia tidur akan rosak tubuh kan. Jadi kita pun orang jaga orang sakit ni, kita kadang-kadang balik. Ya, pusing sini. Mereka dalam gua ni Allah Ta'ala jaga dia, Allah balikkan. Dalam tidur mereka tu, kejap-kejap Allah Ta'ala balik ke kanan, kejap-kejap Allah Ta'ala balik ke kiri. Ajaib. Hebat. Jadi dalam kisah ni ada pengajaran banyak kepada kita. Kita jaga orang sakit pun kena buat gitu. Kejap balik ke kanan, balik ke kiri. Kata kenapa? Sebab belajar daripada Ashabul Kahfi. Kalau tidak, lama-lama tubuh kita sakit. Kemudian, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Kemudian anjing mereka basitun dhira'i, duduk apa tu? Macam mana terjemahan dia? Kejap. Istilah dia. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Ketika mana basit tu ni buka siku, terjemahan dia apa? Menjulurkan. Nak istilah tu. Julur kaki. Kaki ni dhira'i ni kaki dia ada siku pelipat dia kan. Duduk je depan. Nak mengulurkan kaki dia lah, kaki depan. Bil wasit, wasit ni pintu. Jadi anjing, ada seekor anjing duduk depan pintu gua, kakinya berhulu ke depan. Macam anjing ni sedang menjaga. Sebab itu anjing ni ada yang kata ada nama, ada yang kata tak tahu nama dia. Kita pun katakan kalau orang pun kita tak tahu, anjing lagi kita tak tahu. Ashabul Kahfi pun kita tak tahu, anjing lagilah kita tak tahu. Jadi tak tahu nama dia siapa, tak tahu. Cuma dia sebut anjing. Anjing ni duduk depan pintu. Okey. Duduk depan pintu dan tidak duduk dalam gua. Sebahagiannya menyatakan hikmatnya ada lagi. Pertama, supaya orang takut nak masuk gua. Yang kedua, kerana anjing ni kalau ada di dalam rumah, malaikat tidak akan masuk dalam tempat tersebut. Maka Allah mentakdirkan bahawa anjing ni tidak duduk dalam gua bersama mereka. Sebaliknya anjing duduk di depan pintu gua supaya mereka ni walaupun tidur mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ni pun kisah juga. Anjing, janganlah ada popok kita ni hok minat pegang anjing. Dia ambil hukum mazhab boleh juga, tapi setengah-setengah tu dia jadikan pet, binatang peliharaan. Minta ani hok comel-comel gapo tu dia buat jadi pegang. Baiklah ambil kucing. Tapi sebahagian orang ni dia dah jadi boleh. Kalau nak pegang anjing juga, pegang boleh, biar duduk di luar. Kerana ada hadis menyatakan
Malaikat tak masuk rumah yang adanya gambar dan juga anjing. Tu antara hikmah mereka ialah anjing duduk di pintu kerana mereka ataupun malaikat boleh masuk ke dalam tempat mereka. Tetapi keberkatan yang ada pada mereka sampai juga kepada anjing, di mana anjing tersebut juga tidur bersama dengan mereka selama waktu mereka tidur. Anjing itu pun sama dengan mereka, walaupun duduk dua pintu gua, tapi mereka tetap, atau anjing itu tidur juga dalam keadaan begitu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi daripada mana muncul anjing itu, cerita bersama dengan mereka, asal usul dia mari mana tak banyak cerita lah, wallahu ta'ala alam. Ada macam-macam cerita dalam tafsir ni, tapi kita kata banyaknya Israiliyat lah, khabar daripada Bani Israel. Kemudian lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran, kalau kamu tengok kepada mereka, nescaya kamu akan berpaling lari. Wala mulita minhum ru'ba, dan kamu akan merasa takut untuk melihat mereka. Jadi Allah Ta'ala mencampakkan rasa takut kepada orang-orang di luar untuk memasuki gua dan melihat kepada mereka, supaya tak ada orang pun masuk dan orang pun ganggu mereka selama 300 tahun. Mereka berada dalam keadaan tersebut sampailah 309 tahun. Allah pun bangkitkan mereka. Ayat yang ke-19 pula, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum, dan kami pun bangkitkanlah mereka dan mereka saling bertanya sesama mereka. Qala qailum minhum kam labithtum, seorang daripada mereka berkata, berapa lama dah kita tidur? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm, dia kata kita tidur satu hari ataupun separuh hari. Ini sama macam jawapan Uzair kita baca dalam tafsir surah Baqarah. Ingat tak? Tak ingat tak? Orang lelaki yang mati hancur 100 tahun. Hak hancur, tubuh kedai dia hancur, makanan dia jaga. Okey. Dia mati selama 100 tahun, tidur selama 100 tahun. Allah bangkitkan dia balik. Yang ni pun sama. Waktu bangkit balik tu tanya, berapa lama kamu tidur? Dia kata lebih kurang 1 hari atau separuh hari. Kenapa? Kerana mereka tidur, mereka rasa mereka tidur sekejap. Dan yang kedua, matahari yang mereka tidur pada pagi, bila bangkit waktu petang. Jadi dia anggap petang itu adalah petang hari yang sama waktu mereka tidur di pagi hari. So dia jawab separuh hari, lebih kurang sehari atau separuh hari. Sebab apa? Sebab dia tidur waktu pagi, dia bangkit waktu petang. Yang dia tak tahu ialah petang yang dia bangkit adalah petang 309 tahun daripada pagi yang dia tidur. Jadi dia bangkit. Dan ini juga menjadi hujah kepada kita bahawa tubuh mereka tu dijaga oleh Allah, tidak berubah. Okay? Tak ada bangkit tu dulu kan kita cerita tu, bangun-bangun tengok kuku panjang 300 tahun tak gerak, rambut panjang mengurai 300 tahun panjang, rumput hitam tu jadi putih belakang. Kita ni tak ada 300 ni, dah putih dah ni putih belakang. Kalau dia bangun-bangun tengok tu, mesti jawapan dia lain. Ni bila dia jawab kita tidur 1 hari atau separuh hari, bererti tidak ada tanda-tanda penuaan berlaku ke atas mereka. Tak ada. Oh, ini antara hikmah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita, tua ni Allah jadikan kepada kita sebagai tanda.
Kalau Allah tak nak bagi tua, muda selama-lamanya, mudah je bagi Allah. Boleh. Tak payah pakailah SK2 ke, Fair and Lovely ke, gapo je, jenama biang ke. Gapo lagi? Tak tahu dah. Makan jamu. Mak nenek ke gapo ikut dia lah. Anak muda ni yang boleh bagi kat kita muda, Allah. Dia bagi kat kita tua ni sebagai tanda je. Nak suruh kita sedar bahawa masa kita berjalan dan kita menghampiri waktu untuk kembali kepada dia. Kalau dia bagi kat kita zaman ni umur 60 tahun, tak tua, tiba-tiba meninggal. Nanya kita. Maknanya umur 60 tu duk berdanduk lagi, dah poco-poco lagi umur 60. Pasal sehat lagi. Tapi kuat lagi. Bila orang ni umur tu berjalan, tubuh dia pun muka, kulit dia mula kendur, tulang dia mula rapuh, lutut dia mula lah tak berapa kuat, mata mula tak nampak, dia pun ingat masa. Inilah Allah Ta'ala kata, awalam nu'ammirkum ma yu'ammaru fihi wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku dah bagi umur cukup dah untuk kamu di dunia, dan Allah dah bagi peringatan kepada kamu tentang masa kamu yang menghampir ni. Disebut dalam tafsir ialah Allah jadikan uban dan seumpama dengannya sebagai tanda-tanda bahawa kita ni nak sampai masa kembali kepada Allah. Kalau Allah nak jaga keremajaan kita tak berubah, simple. Allah telah jaga Ashabul Kahfi 309 tahun tak berubah. 309 tahun muda-muda gitu. Mereka kan pemuda. Tak ada dalil yang menunjukkan berlaku tanda-tanda penuaan kepada mereka. Sehingga jawapan mereka bila tanya kita tidur lama mana dah? 1 hari baru. Padahal umur 309 tahun. Nak muda tak? Nak? Tunggulah masuk syurga insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ahli syurga. Tua ni, waktu dunia ni satu nikmat, supaya kita ni Allah bagi sedar diri. Paling nanya sekali, tanda dah jelas-jelas dah nampak tua. Hati tu hak muda maksud dah. Tak khabar ke diri orang panggil. Tak sedar diri. Patutnya makin tua makin dekat dengan masjid, makin banyak baca Quran, makin buat amal ibadat. Ni makin tua duduk lagi lah. Ni macam-macam dia dah buat. Allahul Musta'an. Jadi tanda-tanda penuaan ni satu rahmat dan nikmat dari Allah. Allah bagi kat kita supaya kita dapat buat preparation. Kalau Allah Ta'ala nak tahan, simple. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lepas daripada dia kata macam tu, mereka pun jawab, Allah lebih tahu berapa lama kita tidur. Allahu a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Dia pun berasa lapar. Pergilah seorang cari makanan, ambil duit ni pergi beli makanan. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Dia cari hak manalah makanan hak paling bersih, hak paling baik. Falyatikum birizqin minhu. Kemudian belilah, ambillah rezeki tu sikit, lepas tu bawa tu makanan tu sikit. Wal yatalattaf, kena lembut-lembut, sembunyi-sembunyi, nusuk-nusuk sikit. Bahasa kita, bahasa jangan bagi nampak sangat kita duk keluar. Wala yus'iranna bikum ahada, dan jangan bagi seorang pun sedar. Dia pun keluarlah daripada gua tu. Tengok gua tu, keluar ni lain macam. Keluar ni lain macam.
innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Dalam pesanan dia lagi, kalaulah mereka jumpa, mereka akan rejam kamu, mereka baling dengan batu, ataupun mereka mengembalikan kamu kepada agama. Maka kita faham ayat ni bahawa dalam kepala mereka, mereka dah tahu hukuman yang telah dijatuhkan kepada mereka dulu apa? Mereka akan dibaling batu. Dan akan dipaksa untuk kembali ke dalam agama mereka. Sebab tu dia lari. Jadi dalam kepala dia tu, dia lari nak selamatkan diri daripada tu. Dan kalau kita kena tangkap, habis kena rejam dan dipaksa masuk dalam agama mereka, walan tuflihu idzan abada. Kalau kita buat begitu, kalau kamu buat begitu, kamu tidak akan selamat buat selama-lamanya. Dia pun keluar. Bila keluar, jumpa, tengok bandar lain. Tengok dia pun tak berani nak masuk, dia pergi beli kedai hak paling dekat dengan dia lah. Bila kedai dekat dengan dia, dia tengok-tengok, dia bayar dengan duit dia. Bila bayar dengan duit dia, maka diingkari oleh orang-orang yang jual. Lalu orang tu ambil, tengok duit ni, dia tunjuk kepada orang lain dan sebagainya. Mereka sangka kawan ini jumpa harta karun, duit lama. Akhirnya dia ditanya selidik gini. Dia pun royak dia ni hidup zaman Dakyanus apa semua sekali. Dia bawa pula kepada raja mereka. Pada masa tu mereka bangkit di satu kaum yang mana tidak percaya kepada hari kebangkitan. Beriman kepada Allah, tapi ada orang yang tak percaya kepada hari kebangkitan. Lalu Allah bangkitkan mereka pada zaman tersebut. Setelah dia jumpa, dia pun cerita kisah dia. Bila jumpa cerita dia, mereka pun pergi dengan raja masa tu, dengan kumpulan masa tu, pergi nak tengok mereka di gua. Bila sampai balik ke gua, dia pun, kawan ni seorang ni masuklah balik dalam gua. Lepas tu berlaku apa? Lepas tu cerita sambung besok. InsyaAllah kita sambung besok pula lah, lebih masa. InsyaAllah. Kita berhenti setakat tu dulu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.